Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat dan juga peminat homeopati, khususnya mereka yang ingin memesan buku perubatan homeopati. Penting untuk kita melihat ya sahabat ya, dari segi peringkat-peringkat buku-buku yang diterbitkan oleh HBI. Di dalam buku-buku yang kita telah terbitkan begitu banyak secara berfokus, di mana 12 daripada 13 buku yang telah diterbitkan itu adalah relevan dengan homeopati ataupun dalam usaha untuk mempelajari homeopati. Sejak kita menerbitkan buku-buku, memang ada ramai juga mereka yang baru mula berjinak-jinak dengan homeopati. Jadi saya nak ambil peluang pada hari ini, walaupun saya ingin live hanya untuk seminggu sahaja sekali, tapi sebab ini penting ya, ramai yang seolah-olah pening dan ingin membeli buku-buku. Mereka sudah mengenali bab-bab homeopati, sudah banyak dengar cerita-cerita mengenai homeopati, dan juga ada setengahnya sudah membaca ataupun menghadiri 1-2 kelas yang sangat basic. Jadi sukacita saya pada pagi ini ingin menjelaskan buku yang terbaik, buku yang terbaik peringkat pertama dalam ilmu perubatan homeopati daripada buku-buku yang kita terbitkan, ialah buku yang pertama kali kita terbitkan, iaitu pada tahun 1997. Dan belum ada buku-buku yang kita terbitkan yang boleh dianggap sebagai pengganti buku ini. Bukunya ialah buku perubatan homeopati. Harganya hanya 17 Rm90 sen. Tapi buku ini lengkap kerana ia mempunyai bahagian pengenalan tentang sejarah, tentang falsafah perubatan homeopati yang diceritakan secara ringkas tetapi padat. Ada bahagian-bahagian materia medika, ada bahagian first aid yang diceritakan dengan sangat detail. Ada bahagian remedi, bahagian materia medika. Ada bahagian pengenalan kepada garam tisu biokimia. Ya. Sahabat ya, buku ini kalau kita baru nak mengenali homeopati, buku ini adalah buku terbaik. Untuk orang awam, ia adalah bagus. Orang yang mula belajar homeopati, buku ini adalah buku yang terbaik. Minta maaf ya, dalam live ini saya hanya menggunakan handphone, jadi nampak hurufnya terbalik, tak boleh dibaca. Tapi ini buku jelas, buku yang berwarna kuning. Okey, skop perubatan homeopati kita boleh lihat dalam buku kedua. Ini buku Homeopati Perubatan Alaf Baru. Dalam buku ini kita bagi lanjutan kepada buku perubatan homeopati. Ada cerita mengenai sejarah yang detail, mengenai sejarah di barat, sedikit mengenai simptom dan diagnosis yang ada dikeluarkan oleh laman web Perancis. Simptom dan diagnosis itu ada dalam buku ini. Dan juga pentingnya dalam buku ini ada bahagian kita kata skop ilmu perubatan homeopati. Di sini dijelaskan apa yang boleh dipelajari dalam ilmu perubatan homeopati. Sangat detail ya, sahabat ya, sangat detail mengenai skop perubatan homeopati. Dalam peringkat-peringkat kita belajar untuk diploma ataupun ijazah, skop secara lebih kurang kita jelaskan di sini. Kemudian ada juga bahan lain yang kita masuk dekat dalam lampiran, sumber literatur apa semua ni. Ada buku ini. Bagus untuk general knowledge. Jadi buku ini kita kelaskan kepada buku peringkat pertama. So kita ada 2 buku kita kelaskan pada peringkat pertama.
Dan juga satu buku lagi yang berupa basic dalam perubatan homeopati, khusus fokus kepada first aid. Tapi ada 18 penawar, ada 18 remedi di sini yang diambil simptom-simptom yang ringkas. Tapi ada juga simptom mental yang diringkaskan di dalam buku ini. Umpamanya, dalam ni ada ada remedi seperti aconite, apis, arnica, arsenicum, belladonna, cocculus, hemamilis, bellis perennis, hepasaf, hypericum, rutagraph, rastox. Ada semuanya dalam ni, cuma diringkas dan difokuskan kepada ilmu perubatan first aid. Dan di sini juga bahagian-bahagian yang telah dikutip daripada buku yang pertama tadi juga dimasukkan di sini dengan penceritaan yang berbeza untuk rawatan tergeliat, pengsan, serangan asma, panas, semuanya ada cerita dan di sini. Dan di hujungnya, sebelum ada kita tambahkan sedikit panduan doa di situ, kita masukkan beberapa peralatan pertolongan cemas yang basic dan juga keterangan mengenai penggunaan remedi-remedi first aid ini dalam kes-kes yang boleh membantu kita membuat rawatan pencegahan. Okey, umpamanya diceritakan di sini dalam buku ini, sebagai contoh, Aconitum napellus. Penjelasan daripada Dr. Copperwith, aconite dapat mencegah keguguran akibat gelegabah dan takut. Jadi ada manfaat dalam buku rawatan asas homeopati. Saya ambil satu, saya petik satu saja sebab saya nak cerita secara ringkas. Tapi buku ini, rawatan asas homeopati ini, kita kategorikan sebagai buku kelas pertama, peringkat awal belajar homeopati. Dan saya nak kategorikan juga dalam buku sebagai peringkat awal dalam kita mempelajari homeopati, iaitu buku penyakit kanak-kanak. Penyakit kanak-kanak dan rawatan homeopati ini diterangkan dengan simple. Walaupun ada peringkat awalnya kita nampak macam ala-ala orang nak belajar kedoktoran lah sikit. Tetapi penceritaannya mengenai pelbagai jenis penyakit, ada berapa banyak penyakit di sini ya. Ada 30 jenis penyakit di sini. Penceritaannya jelas, ringkas, tapi detail juga mengenai penyakit. Dan juga ada sarana remedi-remedi yang sangat basic. Remedi basic ini sesuai dengan rawatan asas homeopati ataupun buku pertama perubatan homeopati. Dan bagus juga buku ni. Sebab buku ini pun kita ada indeks. Indeks penawar di hujung. Kita nak rujuk penawar ini diguna di mana. Ada bahagian indeks penawar. Ini kelebihan buku-buku yang mempunyai indeks. Jadi ini adalah buku yang sangat baik. Bukan kempen ya. Sahabatnya, ini bukan kempen. Tetapi ini sebagai panduan kepada sahabat-sahabat yang baru yang ingin belajar homeopati. Jadi satu, buku perubatan homeopati. Ini wajib. Kemudian ada rawatan asas homeopati. Fokus pada first aid. Banyak tambahan ilmu di dalamnya. Ini tak beli pun tak apa. Tetapi ia adalah berupa basic. Penyakit kanak-kanak ini bagus untuk kita punya general knowledge dalam ilmu perubatan homeopati untuk kita melihat panduan untuk 2-3 penawar yang disaran di dalamnya. So ini yang kita katakan buku-buku basic. Tetapi ada buku-buku yang lama kita terbitkan dan buku ini banyak membantu kita dalam perjalanan kita untuk belajar homeopati. Satunya ialah, nanti saya tag sikit beberapa sahabat yang ingin masuk sini. Kita ambil sinilah PPHM. Oh, tak boleh.
Tak boleh. Saya tak berapa mahir lagi dengan ini. Okey, buku peringkat kedua. Boleh masuk peringkat pertama juga. Ialah Kamus Istilah Perubatan Homeopati. Bila kita belajar homeopati, banyak banyak istilah-istilah baru yang kita akan jumpa. Istilah ini penting bagi kita untuk mengetahui apa maknanya. Jadi buku ini akan memandu banyak. Homeopati itu sendiri adalah satu istilah yang khusus, yang kita petik daripada bahasa Latin, digabungkan dan jadi satu perkataan. Jadi dia ada makna dia yang khusus. Begitu juga banyak yang kita akan lihat dalam buku. Malah buku pertama yang saya sarankan wajib beli ini, banyak istilah-istilah baru yang ada di dalam ni. Dan setengah daripada istilah itu wajar kita rujuk pada buku Kamus Istilah Perubatan Homeopati. So ini memang kita saran beli dari peringkat awal lagi. Tapi ia masuk dalam peringkat kedua dalam buku-buku yang berilmu dengan ilmu perubatan homeopati. Sebab tak ramai orang gemar kepada buku istilah. Tetapi buku Kamus Istilah ini sangat penting dalam disiplin ilmu. Dalam homeopati juga. Homeopati adalah satu disiplin yang berbeza daripada disiplin lain. Ada makna-makna yang khusus hanya untuk perubatan homeopati. Jadi penting kalau boleh mereka yang baru nak beli, baru nak kenal homeopati, tak beli pun tak apa. Tetapi ini penting untuk kita kalau kita berniat untuk belajar homeopati lebih dalam. Ataupun untuk general knowledge. Kamus Istilah Perubatan Homeopati. Satu lagi buku yang kita terbit. Buku ini kita ada stok dalam mungkin sekitar 100 buah lagi. Kita terbit 500 saja. Buku esei-esei milenium baru. Buku ini adalah buku esei-esei peringkat pertengahan. Saya tidak galakkan semua orang untuk membeli buku ini. Tetapi buku ini bagus untuk pembacaan. Ada 2 artikel yang ditulis oleh homeopati practitioner Idris Abdul Samad. Orang yang banyak menulis dalam PPHM atau dalam perubatan homeopati. Ada tajuk Rare Remedies dan kepentingannya yang ditulis oleh beliau. Ada satu lagi mengenai lidah. Lidah. Dan kita masuk artikel-artikel yang sangat bagus. Umpamanya bagaimana mengajar materia medika dan terapeutik. Yang ditulis oleh Dr. E.B. Nash. Dan kita telah menterjemahkannya. Ada cerita, ada berkaitan dengan Profesor Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, pengasas. Lagi detail cerita di dalam ni. Dan ada juga cerita tentang Profesor Muhammad Yaakob. Buku ini adalah buku peringkat intermediate. Tapi adalah knowledge yang sangat baik untuk sesiapa yang ingin membelinya. Okay, setengah daripada mereka yang menelpon saya, dia nak membeli sebagai peringkat awal. Pengantar falsafah perubatan homeopati. Memanglah sebagai penjual buku semua orang ingin melariskan buku dia. Tapi saya ingin memberitahu yang benar. Pengantar falsafah perubatan homeopati bukan buku yang basic. Bukan buku yang basic. Dia bagus untuk kita ingin tahu, memang bagus. Tapi kita hendaklah mengetahui secara ringkas basic itu di dalam buku perubatan homeopati dahulu. Di sini basicnya diterangkan dengan jelas secara ringkas. Kita hendak detail belajar falsafah perubatan homeopati, maka kita cari buku ini. Jadi buku ini bagi saya dan bagi HBI, kita kelaskan dia sebagai buku-buku yang peringkat intermediate. Selepas kita baca buku-buku yang lain tadi, kita hendak mendalami. Maka kita boleh ambil buku ini, kita boleh baca buku esei perubatan homeopati. Ini adalah buku-buku peringkat intermediate. Okey, buku yang menarik peringkat intermediate yang siapa yang masuk ni ada 2. Saya tak tag siapa-siapa, minta maaf lah. Sebab saya nak cepat sikit. Ada kawan ajak untuk sarapan ni. Buku peringkat intermediate, simptom-simptom penyakit dan perubatan homeopati, ini adalah buku peringkat intermediate. Di dalamnya ada berapa kita tengok.
Ada berapa penyakit dalam ni? Ada 23 penyakit. Hampir 10 daripadanya adalah kutipan daripada artikel yang kita keluarkan di dalam majalah yang telah saya tulis di dalam majalah dakwah tahun 2000 dahulu. Bersama dengan arwah Dr. Nasir dahulu, kita banyak bergilir-gilir berselang untuk hantar artikel dan diterbitkan oleh majalah dakwah. Buku ini sangat bagus. Kita beri sarana remedi yang berupa terapeutik dan juga penjelasan mengenai penyakit yang sangat detail. Dan bila kita terbitkan buku ini, kita tambahkan ruangan yang lebih lagi selain daripada kutipan artikel itu. Kita tambah di sini secara khusus beberapa banyak juga penawar untuk penyakit-penyakit tertentu, umpamanya insomnia, tidak dapat tidur akibat sakit demam kerana melalui mimpi menakutkan. Akonite 6 disarankan tidak dapat tidur selepas tengah malam kerana kebimbangan, mesti bangun dan berjalan. Belladonna 30, insomnia kerana banyak buat aktiviti mental, tidak dapat tidur di awal malam. Coffee 6. Jadi detail. Buku ini adalah buku peringkat intermediate. Pembaca daripada golongan awam boleh beli. Tidak ada masalah sebab penjelasannya detail. Tapi bahagian indeks terapeutiknya, untuk kita memahami lebih lanjut, kita harus belajar lebih banyak sedikit mengenai homeopati. So ini buku simptom-simptom penyakit dan rawatan homeopati adalah buku peringkat intermediate. Satu lagi buku yang kita kelaskan sebagai peringkat intermediate yang saya ceritakan semalam, itu penawar homeopati pilihan. Sahabatnya, buku ini bukan basic. Dia bagus untuk orang awam, memang bagus untuk kita mengetahui mengenai homeopati dan juga penawar-penawar dia, seperti kita baca dalam surat khabar lah, ataupun dalam majalah, buku-buku, majalah-majalah yang lain. Sebab ceritanya kita terangkan dengan jelas mengenai asal-usul perubatan herba sehingga akhirnya membawa kepada ilmu perubatan homeopati pada abad ke-18 dan ke-19. Dan juga kita ambil penawar-penawar dalam tu. Tetapi penceritaan tentang penawarnya adalah detail. Detail sebab kita petik daripada buku Dr. Boric. Dan juga kita ceritakan mengenai sumber-sumber penawar itu dikutip daripada pokok apa. Bahagian mana yang dikutip, bahagian akar ke, bahagian bungaan dia ke, bahagian beri dia ke, keseluruhan pokok ke, itu yang diambil guna untuk buat ubat. Jadi ini detail, ini adalah peringkat intermediate. Kepada ni, ia harganya pun mahal sikit lah, 35 RM, seperti juga buku simptom penyakit tadi. Ada satu lagi buku peringkat intermediate yang saya nak tunjukkan di sini, ialah buku Materia Medica Therapeutic Tube. Ini adalah buku yang sangat bagus. Di lain masa saya akan cerita bagaimana kita hendak menggunakan buku ini. Tapi hari ini saya hendak jelaskan bahawa buku ini adalah buku, asalnya buku terapeutik, tetapi kita terbalikkan dia menjadi buku Materia Medica dalam bentuk ubat-ubat atau penawar. Dan ada guide, ada cara panduan untuk kita memahaminya. Jadi para sahabatnya, ini adalah buku-buku yang kita telah terbitkan peringkat awal dan intermediate. Okey, ada dua buku yang telah kita terbitkan. Ini peringkat tinggi. Ia sangat bagus untuk students homeopati, orang yang memang mendalami homeopati. Buku itu ialah Organon of Medicine. Organon perubatan homeopati dalam bahasa Melayu. Ini untuk orang yang serius belajar homeopati. Panduan praktikal terapeutik homeopati. Ini peringkat, kita kata peringkat tinggi. Dalam buku-buku terbitan HBI, ada dua buku peringkat tinggi. Harganya pun tinggi, RM50 dan RM60 satu. Okey, para sahabat, itu sahaja penjelasan. Saya tidak beri detail, tapi saya hanya ingin memandu kepada mereka yang ingin membeli buku-buku dan ingin mendalami mengenai homeopati secara lebih jauh. Saya harap penerangan saya pada pagi ini berguna
sahabat saya Encik Ahmad Kamal ada di sini. Terima kasih Encik Ahmad Kamal. Ini orang yang hebat dalam homeopati juga, tapi berterusan untuk mencari ilmu. Sahabat Iswadi Irwan Ismail. Yang lain sebab saya tak tag ya. Jadi bolehlah follow dalam live selepas saya end bicara pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Terima kasih, dan saya harap penerangan ini memberi panduan kepada semua yang berminat untuk membeli buku-buku homeopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lain kali.